Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, pada semua pelajar-pelajar untuk projek perniagaan. Yang ini saya nak membicarakan berkenaan dengan proposal yang dikemukakan oleh pelajar-pelajar. Saya nak beri komen dan juga nak buat penambahbaikan lah kepada kuliah yang saya beri sebelum ini. Okey, sebenarnya saya maklum bahawasanya proposal anda, okay, walaupun ada format yang diberikan dalam kos online, tapi saya cuba murnikan dengan keadaan semasa sekarang. Okay? Jadi saya gunakan konsep kita buat laporan tahunan. Okay, tengok. Ini satu contoh laporan tahunan syarikat Mega, MCT. MCT, ini syarikat yang modal berbayar berjuta. Kita punya proposal ataupun kita punya business project punya report, tak adalah lagi juta nilai dah. Tengok rusak depan dia. Ada tema. Ini aksesori lah. Aksesori. Walaupun dia aksesori, tapi saya nak format jenis macam ni. Saya tak mahu sebenarnya kita buat dalam bentuk yang lama, kaedah lama depan ni. Disediakan untuk apa semua kan. Saya nak ubah. Ubah paradigm, konsep dari segi kita menyampaikan laporan. Bukan kita buat thesis master. Bukan thesis PhD. Ini laporan projek, ini laporan tahunan. Sebuah syarikat yang modal berbayar dia berjuta. Jadi kenapa kita tak boleh tiru konsep dia? Okey? Tengok isi kandungan macam mana dia tulis isi kandungan. Mana isi? Table of content. Table of content dia. Dia mungkin kamera saya ni tak fokus sangatlah. Tapi boleh datang ke bilik saya. Okey, dia banyak menunjukkan konsep apa yang saya bagi tahu dalam kelas. Konsep infografik. Infografik dalam menyampaikan maklumat-maklumat dia. Maklumat tentang financial dia pun infografik. Infografik ada gambar, tapi gambar tu pun memberi makna lah, bukan setakat main letak je gambar dia. Bila nak ambil gambar kajian kes you, nak ambil gambar pengurus perniagaan tersebut, manager dia, tengok macam ni, dengan gaya yang tersendiri. Macam ni lah kita hendak. Kita tak maulah gambar kat penandan, gambar tak proper, kita pamerkan syarikat terbabit. Okay? Tapi doesn't mean that bila infografik gambar saja. Dia ada juga dia punya penerangan dia. Okay? Penerangan dia. Tapi ada juga gambar. Yang berkaitan dengan dia punya kita punya report. Jadi saya ambil contoh. Kalau awak tengok laporan tahunan Maxis, pun macam ni juga. Muka depan pun dia bukan, dia ada tema dia. Jadi saya nak untuk kita punya proposal kita pun kalau boleh ada tema dia. Tak apalah, boleh datang ke bilik saya, boleh tengok sendiri lah. Kalau nak lebih jelas lagi tentang benda tu habis. Okey. Jadi saya ada juga contoh daripada pelajar yang buat. Ni saya boleh kongsi lah. Bukan nak kata dia baik sangat pun, tapi boleh lah. Tapi kalau saya bagi template dia, nanti takut awak tiru sebiji. Awak pun tak ada kreativiti awak sendiri. Ambil gambar dia. Tak boleh dah macam tu kan. Tapi saya boleh bagi tengok lah yang dia punya contoh dia. Okey. Saya tukar kepada kamera. Okey, ni ya. Okey. Ini contoh lah yang boleh kata. Okey, ini saya nak muka surat depan kita ni ada tema, ada image, dan kita buat tajuk kita. Okey, ini pelan projek menjalankan strategi perniagaan makanan untuk syarikat Warung Desa Rumbia Orang. Ini kita punya projek kita ni. Kita bukan buat rancangan perniagaan. Kita buat projek perniagaan. Business project. Tapi dalam business project mungkin ada RP di dalam dia. Mungkin ada RP di dalam dia. Okey, jadi projek perniagaan kita, business project kita ialah untuk membuat pelan strategi, membuat dan menjalankan pelan strategi yang kita rangka. Okey, ini pun boleh ubah ayat dia ni. Macam tak berapa nak sedap sangatlah. Warung Desa Rumbia Orang ni tak apa. Okey. Tapi macam ni lah, pelan projek menjalankan ni nampak macam tak berapa nak cun lah dia punya dia punya ayat dah.
Boleh dimurnikan lagi. Boleh dimurnikan lagi. Okey. Kemudian dulu saya cadangkan muka surat yang kedua ni, muka surat pertama muka surat kedua, okay, anda boleh masukkan kat sini nama anda. Kan? Okey, nampak dia punya ni, boleh masukkan nama anda, boleh masukkan gambar anda kat sini. Okey, boleh juga. Tapi nak masukkan gambar anda terus biji macam tata organisasi itu rancangan perniagaan, itu RP. Ini business project, bukan RP. Okey. Isi kandungan. Ada orang kata apa isi kandungan jenis-jenis macam ni? Yes. Apa salahnya? Tadi projek MCP tadi syarikat juta. Dia punya isi kandungan dia, table of content dia macam mana? Jadi tak salah sebenarnya. Tak salah untuk tujuan projek ini, untuk subjek ini. Tak salah. Tapi dalam assignment pensyarah-pensyarah lain suruh buat, ikutlah macam mana pensyarah tersebut minta kamu buat. Jangan buat cara macam ni kalau dia tak suka. Tapi untuk projek ni, sebab kena ingat bila kita present kita punya projek ni, dia kena dia kena short, attractive, menarik, short and precise. 3 benda tu. Attractive, menarik. Projek dia kita punya report dia kan, menarik. Okey. Short. Short tu maksudnya banyak gunakan infografik dan apa, tapi precise. Maknanya jangan terlalu short sampai tak precise. Kena short but precise. Okey? Itu maksud dia tu. Supaya jangan kita membazir, kita buat report, laporan, orang tak baca. Sebab apa orang tak baca? Sebab banyak sangat teks, tulis hayat apa semua kan. Orang tak ada masa masa banyak nak baca. Kalau nak bagi bantuan pun apa semua kan. Tak ada banyak masa nak baca. Saya ada buat paperwork untuk minta 50,000 bagi aktiviti naik taraf di sekolah. Nanti saya kalau ada masa saya share dia punya proposal dia. Banyak image, banyak tak banyak teks, tapi ayat-ayat dia tu memang precise. Apa yang kita hendak, apa ciri-ciri yang kita hendak, kena buat macam tu. Sedemikian rupalah. Okey. Jadi okey, yang ini boleh cuma yang ini kan macam saya kata tadi kan. Yang ini kan ini saya komen lah. Saya rasa tak sesuai lah. Gambar dia punya tak mencerminkan. Kena suruh Encik Zul Azmi ni proper sikit lah. Pakai baju chef ke. Sebab dia pemilik kedai makan kan. Kamu nak sewa baju chef tu pulang lah. Kena nampak proper. Nampak smart. Ini gambar ni tak smart. Cari baju chef sebab dia restoran kan. Cari baju chef, pinjam sekejap ke. Kalau nak perlu pergi ke studio penggambaran, pergilah studio gambar. Bagi nampak dia profesional keadaan dia. Okey. Tapi dia terus letak benda ni kat depan. Saya pun tak pasti kenapa letak kat sini. Sepatutnya dia letak dekat introduction, pengenalan. Okey, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif, sebenarnya ringkasan eksekutif ni dibuat di akhir. Tetapi dia duduk di muka depan. Okey. Jadi mula-mula kita menceritakan tentang perniagaan yang kita jadikan sebagai kes kita. Kalau orang yang kumpulan yang buat produk, maknanya dia melaporkan produk yang dia buat. Dia punya produk dia. Kemudian dekat sini juga ada objektif. Dekat sini juga ada apa lagi? Tapi tak perlu cerita perkataan objektif lah. Objektif kena ada, isu kena ada, justifikasi kena ada, skop kena ada, situasi analisis kena ada dalam page ringkasan eksekutif. Semua tu. Tapi dia selalunya dalam satu muka surat. Awak ceritalah dalam ni. Ni semua-semua yang ada dekat atas. Okey. Dia ringkasan eksekutif tapi dia cerita tentang objektif perniagaan. Dalam ni ada ringkasan eksekutif. Objektif perniagaan ini adalah apa-apa. Di mana ianya cuba menyelesaikan masalah isu perniagaan iaitu apa-apa kan. Justifikasi penilaian projek ini adalah apa semua-semua. Di mana skop dia adalah apa semua kan. Kena ada. Sampai situasi ni sini. Catatan dia tak payah ada. Sampai situasi analisis kena ada dekat eksekutif. Ringkasan eksekutif. Okey. Kita tengok lagi satu kumpulan. Saya ada tunjuk dua ni. Satu kumpulan. Okey, yang ni. Okey. Dia buat yang depan ni kan. Tajuk dia Ya Aisyah Bakery. Ni terus fokus pada produk. Sepatutnya beritahu macam tadi lah kan. Ya Aisyah Bakery, strategi
perniagaan untuk Ya Aisyah Bakery. Itu kita punya tajuk kita. Merangka dan melaksanakan strategi. Betul lah. Ya Aisyah Bakery. Dia punya tajuk depan. Dia mesti macam orang kata kerja. Tajuk ni mesti kata kerja. Nak buat apa ni? Kalau Ya Aisyah Bakery bukan kata kerja. Ini nama syarikat. Jadi kata kerja dia ialah merangka dan melaksanakan strategi-strategi bagi Ya Aisyah Bakery. Itulah kita punya tajuk projek kita. Okey, nak letak ini kat depan pun tak apalah. Okey, isi kandungan bagi saya okeylah macam ni kan. Infografik sikit. Lebih menarik lah. Kalau you tengok thesis PhD saya, boring dia punya isi kandungan pun boring. Okey. Abstrak tolong kemas kini lah macam tadi lah. Maknanya latar belakang Aisyah Bakery. Lepas tu apa isu dia, apa objektif dia, apa justifikasi dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf, muka surat hadapan, satu muka surat. Boleh. Okey. Gambar pun kalau gambar latar belakang macam ni kena bagi relevan lah. Jangan main bubuh je, suka-suka je gambar. Cari gambar yang relevan lah. Kalau nak buat bakery tu, gambar bakery punya apa semua pun okey lah. Konsep dia tu. Tema report. Tapi tak apalah. Okey. Okey, company ni buat pendahuluan, dia buat latar belakang syarikat, dia buat dalam bentuk macam ni, infografik. Yes, very nice. Compared to you buat dalam bentuk yang macam tadi lah. Bentuk macam ni. Ayat warung Malaysia rasa kangen boleh warung macam 10 pagi 5 petang dalam bentuk ayat. This much more better. Okey. Baik. Isu perniagaan. Okey, dia buat dalam bentuk infografik, dia buat ada gambar ni dan apa isu dia. Okey, isu ada 3 isu. Memanglah isu dia ni tulis tak banyak. Tidak memiliki media sosial untuk memasarkan produknya. Titik. Okey. Untuk isu saja, untuk kita highlightkan isu dia. Sebab nanti di bahagian final report esok barulah kita merongkai isu ni secara lebih detail. Macam mana awak buat media sosial, bila awak post, apa konten dia. Kan? Berapa banyak konten dia, berapa orang dah view. Itu baru detail. Kat sini tak perlu detail lagi sebab ini kita nak highlight isu dia. Isu perniagaan terbabit, dia tidak memiliki media sosial. Okay? Dia tidak memiliki logo yang bersesuaian dengan perniagaan dia. Okay? Dia tidak memiliki Google Ads, YouTube, video marketing dan TikTok. Sebab awak rasa yang benda tersebut penting. Itu isu dia. Baik. Okey. Tak perlu tulis banyak-banyak lagi. Jangan cerita lagi apa itu logo, macam mana kami nak buat logo dan apa semua. Tak. Itu kemudian. Itu bila nak buat. Bila you buat final report. Baru you pamerkan apa benda yang you buat. Final report nanti bahagian explanation tentang logo, tentang media, tentang Google Ads apa semua kan. Memang itulah tempat yang paling panjang yang kamu kena ceritakan. Tapi saya tak mau cerita dalam bentuk teks. Cuba terjemahkan dalam bentuk infografik jugalah. Okey. Jadi daripada segi itu kamu nak menyediakan. Okey. Isu dia kena buat video marketing. Akaun sosial media. Okey. Kad perniagaan. Flyers. Okey. Cerita dulu secara general isu dia. Okey. Cerita dulu secara general. Tapi dekat bahagian report final nanti barulah kamu explain video marketing tu apa dia. Bagaimana kamu buat. Apa konten dia dan kena buat. Kena buat. Bukan setakat bagi tahu je, menyediakan kad perniagaan sekian, itu je. Tak, kena buat kad perniagaan terbabit, kena design kad perniagaan terbabit. Sama juga sosial apa semualah, media apa semua kena buat. Okey? Objektif perniagaan projek, objektif dia memang satu je. Saya memang nak satu je. Ini je yang sebenarnya kamu kena buat. Objektif kamu punya. Objektif objektif projek perniagaan. Ini perniagaan projek pula. Objektif projek perniagaan. Objektif projek perniagaan kamu ni ialah untuk merangka dan melaksanakan strategi pengurusan, pemasaran dan perekonomian. Kalau ada strategi lain tak kisahlah nak buat strategi apa lagi. Strategi apa ni rangkaian edaran ke apa benda. Kadang-kadang rangkaian edaran duduk kat pengurusan juga. Kan? Okey. Ke atas perniagaan, nama perniagaan. Okay. Ini memang objektif projek perniagaan. Bukan objektif kita nak meningkatkan keuntungan syarikat apa semua. Itu objektif rancangan perniagaan, RP. Ini objektif projek kita nak buat ni. Kita nak buat benda ni. Kita nak terjemahkan daripada kita rangka. Merangka ni maksudnya yang ni lah. Ini merangka lah. Mana tadi? Yang ni merangka. Video marketing. Rangka ni. Akaun social media.
syarikat perniagaan. Merangka semua orang boleh. Tetapi ayat seterusnya ialah okey, melaksanakan. Projek perniagaan nak tengok yang ni juga. Merangka dan juga melaksanakan strategi pengurusan. Tadi awak nampak yang atas ni kebanyakannya pelajar fokus kepada strategi pemasaran. Tak berani nak cerita pasal strategi perekonomian. Tak berani nak tengok isu perekonomian. Tak berani nak tengok isu pengurusan. Ramai yang tulis isu dia kebanyakan berat kepada pemasaran. Pasal tak? Yang tadi. Isu. Ini mana isu dia? Okay. Ini pun tak clear mana isu dia. Pendahuluan dah. Ini isu perniagaan. Ini marketing. Ini marketing. Infrastruktur mungkin management. Mesin pengiraan ni kira infrastruktur jugalah. Ini mungkin isu isu pengurusan. Jadi dia kena rangka strategi pengurusan. Macam mana dia nak meningkatkan infrastruktur. Itu strategi pengurusan. Kan? Awak tengoklah bilangan pekerja, ada tak senarai tugas, ada tak macam mana dengan pembayaran gaji dia. Itu strategi perekonomian. Tak ramai yang tengok isu dari segi itu. Banyak lebih lihat benda ni sebab awak banyak didedahkan dengan benda ni dalam DPM. Akaun ambil satu paper je kot. Okay, jadi penyelesaian dia apa dia awak nak buat? Menyediakan akaun social media. Cukup. Penyelesaian isu. Setakat ini cukup. Tapi bila report akhir esok, baru you akan explain macam mana proses you menyediakan akaun social media ni. Untuk proposal, bahagian penyelesaian isu ni, cukup hanya statement dulu. Ni cerita Google Ads apa semua kan, cukup setakat statement dulu. Tunggu ada bagi lagi bahagian lain dalam report akhir nanti. Yang you kena explain how you are going to do it. Jadi kalau you punya proposal dah bagus, final report hanya tambah sikit lagi je. Okey, justifikasi pemilihan projek perniagaan. Kenapa kita buat projek perniagaan tersebut? Ini saya bagi tahu tu memang satu-satunya yang ini pasti justifikasi dia. Kalau awak tak ada sebab subjek ni awak tak ambil. Bagi memenuhi keperluan ni. Tapi yang lain ni kerana tak relevan. Yang awak buat ni tak relevan. Sebab apa? Sebab katakanlah you punya projek ni juga digunakan oleh perniagaan terbabit untuk macam ni pun lah halal ada tak projek ini bawah okey. Tapi yang atas ni halal, kualiti apa semua kementerian ini bukan kita punya justifikasi pemilihan projek kita ni. Bukan. Yang ini satu betul ini. Yang you boleh tambah pun jika sekiranya projek you ni nanti akan digunakan sebagai kertas cadangan ke, proposal ke untuk mendapatkan bantuan. MARA ke, Tekun ke, SME Bank ke. Yang tu boleh masuk dekat justifikasi. Kalau setakat untuk subjek ini saja dan owner dia kata setakat itu je, kami tak ada nak proceed ni untuk apa-apa. Ini sajalah you punya justifikasi you. Kalau ada untuk MARA dan sebagainya, tambah lagi kat atas. Untuk dibentangkan bagi mendapat pembiayaan MARA. Sebagai contoh dia. Boleh. Itu justifikasi yang boleh ni. Yang lain-lain ni tak relevan. Tak relevan untuk dimasukkan sebagai justifikasi pemilihan projek. Kenapa kita pilih projek terbabit? Beza dengan justifikasi rancangan perniagaan. Beza rancangan perniagaan dengan projek perniagaan. Okey. Skop kita skop kita ialah untuk merangka strategi terbabit. Ini apa? Projek untuk memperkenalkan perniagaan jumlah Indonesia tambah ni. Bukan skop projek yang ni. Skop projek kita macam objektif juga, iaitu melibatkan strategi-strategi yang telah kita nyatakan tadi. Duk ulang perkataan strategi je. Yes. Duk ulang perkataan strategi sahaja. Yang ni. Ini je skop kita ni. Skop projek ni, tak? Awak nak buat benda ni je. Merangka melaksanakan strategi. Dia sama dengan objektif you. You tak boleh lari daripada skop projek ni. You kena dalam lingkungan ni. You rangka dan you laksana. Tadi saya tengok dekat yang kumpulan tadi. Dia ada keberanian untuk isu-isu pengurusan. Dia punya memastikan menomborkan timur dan pelanggan diikutkan dalam sistem.
Dia cuba tengok dari segi apa ni, ini patutnya jadi isu juga kalau dia ada masalah dari segi maklumat perekonomian dia. Kalau dia tak ada sistem. Jadi kena apa ni? Menyelesaikan isu ni lah. Maklumat berkenaan dia terima dari pelanggan, dia rekod dalam sistem. Maknanya you kena cadangkan dia gunakan sistem. Kalau boleh buat sistem, buatlah. Kalau ada dalam bentuk Excel dan sebagainya, share lah dengan dia. Gunakan perisian ni. Okey. Okey. Itu dia cuba sentuh lah. Tapi kebanyakan pelajar dia fokus kepada pemasaran sajalah. Mungkin itu bidang yang dia banyak tertumpu dalam DPM ni ataupun bidang yang bagi dia mudah lah nampak di ni. Account strategi perekonomian ni susah. Student accounting kot yang boleh nampak permasalahan dari segi perekonomian, bayar gaji, upah, overhead, apa ni, utility. Kita selalu tak nampak benda-benda macam tu. Itu masalah untuk awak nak tengok isu perekonomian. Nak tengok isu perekonomian. Masalah untuk pelajar tackle isu perekonomian dalam mana-mana projek. Okey, itu masalah dia. Okey. Saya berbalik juga kepada kumpulan yang buat kategori A, yang mana dia buat produk. Bila dia buat produk, dia akan cipta produk. Okey, macam ini buat case, dia akan cari case. Okey. Itu yang saya kata dalam projek dia mungkin ada RP. Okey, kalaulah dia buat produk dan di masa yang sama selepas dia buat produk terbabit, dia nak memasarkan produk terbabit dengan menggunakan perniagaan yang dia tubuhkan. Kumpulan awak lah, tubuhkan. Maknanya dalam kes itu, muka surat depan yang ni, maklumat premis ni ialah maklumat perniagaan yang awak cadangkan. Dan dia akan jadi macam RP. Dia akan jadi macam RP. Okey, ini maklumat kat sini. Even gambar kat depan pun nanti akan jadi macam ni, pengurus takbir gambar orang syarikat tu. Dekat sini, gambar you all. Gambar kumpulan you lah. Siapa you jadi manager dan sebagainya. Yang you boleh ambil konsep rancangan perniagaan. Masuk kat sini. Rancangan perniagaan tu masuk kat sini. Bagi dos yang buat kategori 1. Yang buat produk. Dia lain sikit lah kat situ. Okey. Jadi tapi dia masih lagi ada isu-isu dia lah. Isu-isu dia masih lagi lebih kurang sama juga lah. Dia masih lagi ada keadaan terbabit. Okey. Objektif dia pun lebih kurang sama lah. Okey. Justifikasi pemindahan projek pun sama juga lah. Untuk memenuhi keperluan projek. Skop dia pun sama. Yang itu kita tak lari lah. Kita balik kepada track kita supaya kita buat pelarasan kepada semua kumpulan. Okey. Lepas tu barulah kita tengok dia punya bahagian yang berikutnya, analisis, situation analysis. Okey, situation analysis terpulanglah kepada kumpulan nak buat SWOT ke, nak buat apa. Tapi kebanyakan kumpulan dah biasa dengan SWOT. Jadi sebenarnya model untuk situation analysis ni bukan setakat SWOT, banyak lagi model yang lain. Business model yang lain yang boleh kamu rujuk untuk buat situation analysis. Apa dia yang nama yang saya pernah, Canvas pun boleh. Business model lain pun boleh. Tapi tak apalah, dah ramai nak buat SWOT tak apa. Okey, jadi bila buat situation analysis, yang saya bagi tahu dalam rakaman saya yang sebelum ni, you observe, you baca dan you observe melalui pembacaan ataupun melalui pemerhatian you. You pergi tengok perniagaan dia macam mana, masuk kedai tu tengok macam mana, apa strength dia, apa weakness dia, dan macam mana dengan peluang, macam mana dengan ancaman, benda-benda terbabit lah. Okey, yang itu selalunya saya akan cerita secara lebih detail lagi dalam kuliah lah. Tapi ini untuk pengukuhan, dalam menyiapkan you punya proposal, supaya proposal you nanti hanya tambah lagi satu kolom saja lagi lah untuk you punya report akhir. Okay, last kali catakan lah. Okay, apa plan-plan you cadang nak buat dalam minggu-minggu ni. Minggu ni nak buat apa, itu tak apa sangat lah. Okay, rujukan, kalau ada rujukan, maknanya bila you cakap tentang isu, jangan modal alio je isu ni kan. Okay, kalau boleh adalah data-data, laporan-laporan menunjukkan bahawasanya pentingnya media sosial ni. Okay, bagi nampak you punya tu lebih berrujukan. Sebab itulah ada juga elemen rujukan. Isu-isu ni pun dia boleh tengok pembacaan you all juga. Okay. Tapi yang untuk proposal mungkin you tak baca lagi sebab you belum lagi masuk bahagian finding nanti. Kalau bahagian finding nanti, apa yang you cakap tentang pentingnya sekian-sekian, pentingnya YouTube ke, pentingnya video content dan sebagainya, mesti disokong oleh reference, rujukan tu, akhbar ke,
disokong oleh apa ni, jurnal ke, artikel ke, laporan ke, menyokong apa benda yang you nak buat. Okey? Jadi itu kesimpulan daripada sikitlah kesimpulan dari segi proposal you all, okey, yang saya nyatakan dalam bentuk infografik. Saya boleh ambil contoh daripada kumpulan yang ada lah. Not so good tapi okey lah, boleh lah benda tersebut, cuma kena lebih terperinci lagi. Gambar-gambar pun jangan main sedap bubuh je, biar dia ada meaningful, yang ini apa guna, apa makna dia ni, ini takkan nak bazir ruang je. Okay, dia mesti ada memberikan makna. Jangan terlalu besar sangat gambar tersebut sampai apa ni, teks tu jadi terlalu kecil. Yang ni tak apa, ini hanya apa, pemisah saja. Okey. Jadi itu saja, okay, untuk penjelasan tentang proposal ni. Saya harap semua dapat fahami dan kita boleh selaraskan untuk setiap kumpulan. Terima kasih.